Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada kali ini pertama kali untuk kelas yang pertama bagi khusus NCC 3123 Fiqh Ibadat. Okey. Fiqh Ibadat ni adalah khusus di bawah gugusan Ulul Albab, subjek-subjek Ulul Albab iaitu khusus yang ditawarkan di bawah Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan. Okey, mungkin untuk pengetahuan kamulah mungkin kepada pelajar yang mungkin di tahun awal ataupun yang masih lagi saya difahamkan ada pelajar yang dah tahun akhir kan. Ada juga yang mungkin hanya satu subjek ni saja ambil semester ni. Dia sebenarnya fiqh ibadat ni adalah khusus yang di bawah gugusan Ulul Albab, di mana kalau sebelum ni pelajar-pelajar yang mengambil beberapa subjek, kalau saya tak silap 3 subjek di bawah gugusan Ulul Albab dan satu wajib ambil satu subjek personality Ulul Albab. Okey. Siapa yang cukup syarat ni dia layak mendapat sijil khas lah, dia panggil sijil Ulul Albab. Okey. Tapi kalau yang tak cukup ambil subjek ni, dia tak dapatlah sijil tu. Sijil tambahan saja, dia sebagai tambah nilai kepada mungkin degree pemasaran ataupun kamu ambil sains marine dan sebagainya. Kalau kamu cukup mengambil subjek elektif gugusan Ulul Albab ni, ada subjek satu sijil tambahan yang dipanggil sijil Ulul Albab. Tapi kalau kamu tak cukup kriteria untuk just sebagai kamu tak dapatlah sijil tu sebagai tambah nilai sajalah, sebagai tambah nilai kepada kamu ambil subjek sains kan, tapi dalam masa yang sama kamu mengambil subjek-subjek elektif agamaan ni, kita panggil ni, kita akan sediakan sijil pengenalan lah, pengenalan kepada kamu sementara kita menunggu lagi. Kamu dengar jelas suara saya? Doktor, suara doktor macam kejap ada kejap tak ada. Saya tak tahu lah, tapi saya dengan kawan saya macam tu. Dengar sekejap ada sekejap tak ada. Yang lain? Sama doktor, sama. Ya. Jelas kadang-kadang tak jelas. Ke? Tak, terputus-putus. Mikro. Kalau ni dengar tak? Dengar? Kalau dengar tapi macam tadi lagi okey audio dia. Ini? Sekarang? Sekarang okey. Okey Okey. Okey tak doktor? Okey. Ada lagi yang tak masuk ni. Tak dapat info ke apa. Pagi ni saya baru approve dalam 4 orang. Tak apalah. Okey, seterusnya saya nak kenalkan diri dululah. Nama Dr. Najihah binti Abdul Muttalib. Dr. Najihah binti Abdul Muttalib, boleh panggil Dr. G. Saya di bawah Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan lah, PEPAL. Mungkin kamu kalau saya tengok ada pelajar yang tahun 3, ada yang tahun 2, tahun 1, mungkin tak ramai lah. Jadi
kamu tahulah kalau PEPAL ni kita di bawah Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan ni, kita ada subjek-subjek wajib universiti dan juga subjek elektif. Kita tak ada, maksudnya kita bagi servis kepada semua pelajar. Dan subjek fiqh ibadat ni sebenarnya dah beberapa semester tidak ditawarkan. Sebab saya tak ada tenaga, tak mencukupilah tenaga pengajar. Saya kena handle khusus MPU 3132 penghayatan etika dan peradaban. Mungkin juga ada pelajar dalam ni yang pernah mengambil kursus etika dengan saya. Okey, jadi selepas kalau tak silap saya 4 semester juga ataupun 3 semester tak ditawarkan, jadi semester ni ditawarkan semula untuk bagi peluang kepada para pelajar. Kita nak fakulti nak naikkan baliklah kursus-kursus gugusan ulul albab yang sebagaimana yang saya terangkan tadi. Okey. Saya di UMT ni saya mengajar etika, penghayatan etika dan peradaban dan juga kursus fiqh ibadat ni. Dan sebelum ni saya ada juga mengajar prinsip kekeluargaan Islam, tapi semester ni diajar oleh pensyarah lain lah. Okey. Dan saya berasal dari negeri Kedah Darul Aman. Di UMT dah 6 tahun, tahun ke-6 tahun lebih lah. Sebelum ni saya mengajar di UPM Campus Bintulu Sarawak. Okey, untuk kursus fiqh ibadat ni, saya akan tunjukkan kepada kamu. Okey, hari ni kita nak pengenalan kepada kursus dulu Sekejap. Okey. Sekejap lah. Okey, sebelum tu saya nak panggil nama sikit lah. Kalau ikut ni, dalam ni, kalau ada, kalau dapat on video, boleh on video. Yang pertama Muhammad Aizat bin Abdullah. Ada Muhammad Aizat? Boleh menyahut sikit kalau dalam ni saya nampak ada ni Muhammad Aizat. Muhammad Aizat? Tak dengar ke suara? Muhammad Aizat tengah bekerja ke? Muhammad Aizat ni tengah bekerja ni. Tak on tak buka suara ke? Ahmad Haikal? Ahmad Haikal bin Mutufarudin. Ada? Macam mana semua tak menyahut ni? Muhammad Fathi Izzat? Ada doktor? Ada? Ada dengar. Okey. Muhammad Fathi Izzat. Kamu Doktor ada kat? untuk Ahmad Haikal tu dia ada masalah mic, tak boleh nak buka. Dia cakap tapi tak dengar. Oh. Ahmad Haikal. Kamu ada kat mana ni? Ada dekat rumah sewa doktor. Oh, di sinilah. Di UMT Di lah. sini. UMT. Fathi tahu kok saja Sains Marine tahun berapa? Sama ke Ahmad Haikal tadi? Tapi Tak. Saya Sains Marine tahun 3. Dia apa dia kan? Geoscience Marine. Geoscience Marine tahun 3. Duduk sekali ke? Sewa sekali? Sewa sekali. Kawan lama, Okey. Kawan asasi. Okey. Nur Farahiyah. Nur Farahiyah? Ada? Tak masuk ke? Saya bulatkanlah siapa yang tak. Muhammad Aiman Yunus? Muhammad Aiman? Doktor ada? Ada? Ha. Saya.
Kamu ada di mana? Ada di rumah. Tak balik lagi MT. Oh, di rumah. Ya, Perakaunan tahun 3, 2. 3. Tahun 3. Oh, ramai tahun 3 ni. Okey. Muhammad Aiman. Kat mana kampung ni? Line okey ke? Okey, line okey. Kat mana kamu tinggal? Dekat Selangor sebenarnya. Oh, Selangor Norabiah Rusli. Norabiah Rusli ada? Saya doktor. Okey. Bayah Oh, Norabayah. Oh, saya silap panggil. Okey, Norabayah. Al-Nasri. Al-Nasri. Ada Al-Nasri? Adam Akmal? Ya doktor, ada. Ada Akmal. Nur Hasinah Maisarah. Ada doktor. Nur Ainul Balkis. Ada doktor. Ahmad Izzuddin. Ada doktor. Fatin Nazira. Ada doktor. Muhammad Nazirin. Ada doktor. Ada. Muhammad Nazirin Maakhir. Muhammad Afiq Iqbal. Ada doktor. Tak ada yang sudi buka video ke? Muhammad Mustaqim Daud. Mustaqim. Ada. Nur Atilia. Ada doktor. Muhammad Fitri Rizal. Ada doktor. Usamah Abdul Halim Shah. Usamah. Usamah ada? Sama, saya bulatkan. Ahmad Uzair. Ada doktor. Ahmad Uzair bin Abdul Jalalul Syahrin. Nur Hazwani Hanafi. Ada doktor. Muhammad Zahiruddin Zainuddin. Ada doktor. Ada. Haziq Hidayat. Haziq Hidayat ada? Ada. Abdullah Luqman. Ada doktor. Ada. Muhammad Safiuddin Hazim. Ada doktor. Muhammad Haikal. Ada doktor. Halimah Safia. Ada doktor. Ada. Okey. Ada yang buka. Tak adalah, saya rasa seorang-seorang sangat. Nur Syahira Sazali. Nur Syahira ada? Nur Syahira Sazali. Muhammad Said Syairul Nizam. Ada doktor, ada. Hazman Arif. Ada doktor. Muhammad Daniel. Ada doktor. Nurul Afikah Muhammad Zaki. Ya doktor. Nurul Nazwani Nashwa. Ada doktor. Siti Nur Hazira. Halik. Siti Nur Hazira binti Halik. Nur Elisha Afikah. Ada lagi nama. Ada doktor. Raja Muhammad Mukmin. Ya, saya. Ada. Nurul Fatihah. Saya doktor.
Muhammad Nur Alif Syakirin. Ada. Nur Azira Azman. Nur Azira. Nur Azira. Ada. Nur Aisyah Wani Muhammad Asri. Ada, Doktor. Okey. Afikah Fakriyah. Ada, Doktor. Amran Muhammad Zakrini. Amran. Amran ada Doktor. Amran ke yang menyahut ni? Cepat kan? Hadiran apa ya? Okey. Anis Syafiqah. Ya, Doktor, ada. Muhammad Helmi. Ada Doktor. Muhammad Ismit. Muhammad Ismit. Ada. Nur Syahida. Ada, Doktor. Muhammad Raziq. Ada Doktor saya. Husna Hafizah. Ada, Doktor. Okey. Muhammad Ruzidan. Ada Doktor. Muhammad Alfiq Hakim. Ada Doktor. Muhammad Nabil Hakim. Ada Doktor. Syahizul Syahrum. Ada Doktor. Aida Nurin. Saya ada, Doktor. Nurul Syifa Atiqah. Ada, Doktor. Ahmad Aiman Ashraf. Ahmad Aiman Ashraf. Tak ada Ahmad Aiman. Sharifah Balkis. Ada, Doktor. Ada. Muhammad Haikal Rizqullah. Ada Doktor. Ada. Okey, alhamdulillah. 1 2 3 4 5 6 7 orang yang tak menyahut panggilan saya tadi. Ada juga yang saya tengok ada nama dekat sini tapi tak. Okey, alhamdulillah setakat hari ini kita ada 56 orang pelajar tapi selalunya saya tak pastilah siapa yang ada dalam ni sama ada minggu pertama saja akan berada dalam kelas ni ataupun kamu akan kekal. Biasanya kalau kelas elektif ni pelajar ni sampai minggu keempat akan keluar masuk. Okey. Jadi saya harap ada tak yang plan nak masuk dengar dulu kelas pertama, lepas tu keluar pergi ambil subjek lain? Ada ke? Tak ada? Tak, Doktor. Tak. Sebab selalu pelajar kalau sebelum-sebelum ni lah, waktu bersemuka, dia masuk dulu kelas pertama, dia tengok dulu apa pensyarah explain tugasan macam mana, kalau rasa susah ke apa ke, dia pun drop, ambil subjek lain. Okey? Okey, jadi hari ni saya nak bagi penerangan sikit tentang kursus ni. Okay, nampak Nampak. Nampak, Okey. Doktor? Nampak. Okey, alhamdulillah untuk sesi pagi ni saya kalau boleh ni saya tak naklah panjang-panjang. Ni pun dah lama 9.50 dah. Kelas pengenalan saya akan terangkan dari segi silibus khusus ni sendiri, apakah hasil pembelajaran khusus, tugasan-tugasan yang akan diberikan dan sebagainya lah yang berkaitan dengan khusus. Okey. Khusus ni kod khusus NCC 3123 Fiqh Ibadat. Okey, nama khusus ni yang saya terangkan tadilah, Fiqh Ibadat NCC 3123. Jam kredit 3 jam 3 jam dan kalau ikutkan jadual kita ada kelas 1 jam dan kelas 2 jam. Okey, kelas 1 jam adalah pada hari Ahad,
iaitu pada 5 hingga 6 petang dan kelas 2 jam adalah kelas hari inilah 11 hingga 1 tengah hari. Okey. Kebiasaannya untuk kelas 1 jam kalau amalan-amalan sebelum ni lah kita akan buat kelas 2 jam saja. Kelas 1 jam tu adalah saya akan bagi kepada kamu untuk khusus ni kita ada juga hafazan hafazan ayat-ayat yang berkaitan dengan solat apa semua itulah yang basic-basic saja. Okey. Jadi dalam masa 1 jam itulah kamu buat aktiviti hafazan ke ataupun apa-apa tugasan yang akan saya bagi nanti. Jadi kelas akan dijalankan hanyalah hari Isnin sahaja. 1 jam tu kita akan bagi aktiviti kepada kamu lah. Okey. Okey, prasyarat tiada, maksudnya dekat sini kamu tak perlu lulus kursus satu dulu ke, tak. Dia tak ada prasyarat. Tapi maksudnya kalau kamu tak lulus pun bergantung pada kamulah, dia akan menjejaskan kamu punya CGPA itu je lah. Dia tak ada prasyarat. Okey, nama sebagaimana nama pensyarah ni setakat untuk semester ni sayalah yang akan mengajar. Okay, objektif khusus memberi kefahaman kepada pelajar tentang fiqh ibadat dari aspek fardu ain dan fardu kifayah, dan pelajar juga didedahkan dengan kefahaman pensyariatan amalan ibadat dan hubungannya dengan komuniti. Pendekatan ini membolehkan pelajar menghubung kait amalan fiqh dengan sandaran hukum dalam kehidupan seharian. Kalau kita ikutkan, kalau kita sebut fiqh ni, fiqh adalah satu ilmu yang luas, tetapi dalam kursus ini kita memberi fokus kepada beberapa ibadat harian. Beberapa ibadat harian dan juga ibadat yang pentinglah bagi kita umat Islam lah. Saya rasa semua yang mengambil kursus ni adalah pelajar ya Muslim. Okey, nanti kita akan tengok apa topik-topik yang akan dibincangkan. Okey, hasil pembelajaran kursus ini ada 3. Yang pertama, CLO yang pertama, menerangkan fiqh ibadat dari aspek fardu ain dan fardu kifayah. Kita akan terangkan, kamu akan belajar yang ni kita aras domain pembelajaran adalah C2, iaitu pemahaman. Okey? Pemahaman maksudnya kita akan belajar dan kamu faham apa yang dipelajari dan ia lebih fokus kepada LO1 iaitu kognitif. Kognitif pengetahuan dan juga pemahaman lah yang berkait dengan aspek berfikir. Maksudnya kita nak uji kefahaman kamu, apa yang kamu belajar tentang fiqh ni, contohnya definisi tentang solat, apa maksud solat. Jadi apa yang kita belajar tu kita nak tengok pelajar faham ataupun tak, dan kita akan buat penilaian secara sama ada dalam ujian ataupun kuis ataupun peperiksaan akhir. Okey? Ini CLO1 yang mana ia lebih fokus kepada aspek pemahaman dan juga pengetahuan pelajar. Yang kedua, hasil pembelajaran yang kedua adalah mempamerkan kemahiran pengurusan amali ibadat solat. Ini praktikal. Praktikal ni, kalau sebelum ni kita ada, kita tak buat amali solat tu, tetapi saya akan beri ayat-ayat yang biasa asas lah, basic dalam solat, apa yang perlu dihafal, apa semua tu kita akan bagi kamu hafal dan minta akan ada talaqi setiap secara individu. Itu akan bagi markah kepada kamulah, kepada pelajar. Okey, dan praktikal juga kalau sebelum ni kita ada buat pengurusan jenazah juga dan sembelihan. Cumanya bila secara dalam suasana sekarang ni saya tak pasti sama ada kita boleh buat secara bersemuka ataupun kalau kita tak buat secara bersemuka, maksudnya kita ada, nanti kita ada, kalau sebelum ni lah kita ada jemput penceramah dan buat pengurusan jenazah apa semua kan. Praktikal lah, praktikal pengurusan jenazah.
Jadi semester ni saya akan fikirkan macam mana kalau tak dapat kita jemput secara praktikal bersemuka, kita akan mungkin tengok dari video dan sebagainya, nanti kita akan maklumkan kemudian. Okey, yang ni nak tengok kemahiran pengurusan amali ibadat kamu. Okey, yang ketiga adalah membincangkan dengan yakin amali ibadah hasil penyertaan dalam aktiviti yang dijalankan. Okey, yang ni bila kamu dah belajar dan mungkin juga hasil daripada video-video ataupun kalau pengurusan ibadah yang dijalankan, kita akan tengok pelajar dapat explain balik tak? Ataupun bincangkan balik apa yang telah di praktikal sebelum ni. Okey? Dalam ini biasanya kita akan buat secara berkumpulan. Kita panggil tugasan berkumpulan lah. Dari segi penilaian yang akan dijalankan. Okey, LO7 ini adalah personal skills. Kita akan tengok skill kemahiran individu pelajar lah. Bila kamu dah tengok ataupun kamu dah belajar tentang satu-satu amali ibadat tu, kamu sendiri dah mahir ataupun tak secara individu untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Okey? Okey, ini dari segi hasil pembelajaran pelajar. Tak adalah sampai tahap 4, 5 tak ada. Dia sampai yang paling tinggi P3 saja. Maksudnya pelajar boleh praktikkan baliklah apa yang dipelajari. Okey, seterusnya ini sinopsis khusus. Ada dalam e-learning saya dah upload sinopsis kan, silibus khusus kan. Kalau siapa tengok boleh tengok baliklah. Okey, antaranya sinopsis khusus pelajar mendedahkan pelajar tentang prinsip asas dalam fiqh ibadat yang meliputi asas fardu ain dan fardu kifayah. Perbincangan dan perincian tentang ilmu fiqh ibadat berkaitan solat, puasa, zakat, pengurusan jenazah dan sembelihan. Kita ada beberapa ibadat ini saja yang difokuskan, akan diselangi dengan dalil-dalil pensyariatan, syarat dan kaedah pelaksanaannya. Isu-isu semasa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tersebut akan turut dibincangkan, termasuk aspek praktikal dalam bab-bab tertentu. Okay, di akhir kursus, pelajar akan dapat mempraktikkan ibadah asas dalam Islam ke arah menjadi insan yang soleh. Dia sebenarnya dalam kursus ini sebenarnya ibadat-ibadat asas sahaja, dan saya harap semua pelajar memang telah praktikkan, telah amalkan yang mana yang berkaitan lah. Contohnya ibadat solat, ibadat puasa, macam zakat mungkin kamu belum ada lagi yang sebagai pembayar zakat kan. Mungkin kamu adalah penerima zakat, tetapi kita perlu tahulah, insya-Allah kita berazam supaya kita juga akan menjadi pembayar zakat suatu hari nanti kan. Okey, jadi semua ni adalah basic dan kamu sebenarnya dah belajar di peringkat sekolah menengah dulu. Tambah-tambah kalau pelajar yang telah mengambil dari SMKA ataupun sekolah menengah agama, memang dah tahulah semua ni, sebab ia adalah contoh kalau dalam bab wuduk, bab solat, semua tu memang dia adalah praktikal seharian kita. Dia adalah ibadat harian kita yang memang kita buat sehari-hari. Jadi cumanya mungkin apa yang kita buat sebelum ni kita tak pasti betul ataupun tak. Jadi ini sebagai nak mengukuhkan lagi lah pengetahuan kamu yang sedia ada. Tetapi dia lebih tak adalah pergi sampai ke dalam. Dia hanya basic sahaja. Okey? Uzair ada angkat tangan ke? Tak ada. Ke saja tertekan? Okey. Okey, kaedah penilaian. Kalau ada apa-apa nak tanya mungkin boleh tanya lepas ni. Kita ada penilaian berterusan 60 markah, 60% dan peperiksaan akhir 40%. Okey? Penilaian berterusan kita bahagi kepada tiga bahagian pula. Kita ada ujian. Ujian ni kita akan menilai CLO1 tadi. Nak menguji kefahaman dan pengetahuan kamu.
itu 10%. Ujian kita akan buat sama ada 10% ni ujian 1 dan ujian 2 ataupun saya akan buat sekaligus sahaja. 10%. Okey. Yang kedua kita ada ini individu lah, tugasan individu kita panggil ataupun penilaian individu refleksi, pembentangan dan juga talaqi. Talaqi ni apa? Hafazan lah. Kalau sebelum ni saya bagi pelajar menghafaz bacaan dalam solat, bacaan-bacaan yang asas lah, bacaan asas dalam solat, pelajar hafal dan juga akan tasmik bacaan tu dengan saya. Okey? Ini saya akan maklumkan setiap tugasan individu dan berkumpulan ni, arahan tugasan dan sebagainya, saya akan maklumkan selewat-lewatnya pada minggu ketiga. Okey, minggu kedua atau minggu ketiga lah. Okey, ini 30%. Yang ketiga kita ada tugasan berkumpulan 20%. Tugasan berkumpulan 20% sama ada dalam bentuk laporan bertulis ataupun video. Okey. Okey, dan yang itu penilaian berterusan lah 60% dan kita ada peperiksaan akhir 40%. Peperiksaan akhir ni dia bukan berbentuk esei. Peperiksaan akhir untuk khusus ni dia berbentuk soalan aneka jawapan dan juga soalan struktur. Okey. Okey. Ini adalah tajuk-tajuk kuliah. Yang pertama konsep ilmu fiqh ibadat. Ilmu fiqh ibadat secara umum lah. Dari segi definisi, bahasa dan istilah, ilmu fiqh dan pembahagian, hubung kait fiqh ibadat dengan akidah, sumber-sumber hukum. Lepas tu kita masuk bab taharah, hukum hakam berkaitan bersuci dan kaedah-kaedahnya. Okey, ini tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua, fiqh ibadat tentang solat. Ini semua sebenarnya adalah basic. Basic sahaja. Jadi sebenarnya kamu boleh sekolah untuk khusus ni. Kalau siapa yang sebab dia mudah sangat, dia asas sahaja. Cumanya kalau ada yang tak buat tugasan, ada pelajar yang tak datang tasmik. Sekarang ni kita secara online lah rasanya. Kalau dulu pelajar kena datang tasmik secara personal, secara individu ke bilik saya. Kita ada borang pemarkahan untuk yang tugasan individu tu. Okey. Rukun solat, pembahagian solat berjemaah, kedudukan makmum dan imam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat lah. Okey, ini tajuk yang kedua. Tajuk yang ketiga, fiqh ibadat tentang puasa. Ini semualah, semua yang berkaitan dengan puasa. Okey, kita pun tak lama lagi dah nak puasa kan. Tapi ni semua basic lah. Kamu sepatutnya kena tahulah. Okey, fiqh ibadat tentang zakat, konsep dan falsafah, syarat wajib zakat, pembahagian jenis zakat, harta yang diwajibkan zakat, golongan yang berkelayakan dan tidak berkelayakan menerima zakat dan isu-isu lain yang berkaitan dengan zakat. Okey, seterusnya pengurusan jenazah. Kepentingan dan kedudukan ilmu pengurusan jenazah, kewajipan selepas berlaku kematian, kaedah memandikan jenazah, solat jenazah, pengkebumian jenazah, demonstrasi dan praktikal kumpulan. Okey, untuk pengurusan jenazah sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ni, kalau sebelum kita COVID melanda negara kita ni, kita memang buat praktikal secara kita akan jemput seorang orang yang memang buat mengendalikan urusan jenazah ni lah, dia bagi praktikal. Okey. Cuma semester ni saya akan maklumkan balik selepas ni macam mana. Okey, seterusnya penyembelihan. Okey, kita juga pernah buat praktikal sembelihan. Semua pelajar kena sembelih ayam. Kita bagi praktikal. Kita ajar dulu dan kita minta pelajar sembelih seorang seekor ayam dan selepas tu kita buat kita masak teruslah. Buat jamuan terus. Okey, fiqh ibadat tentang sembelihan.
tentang persyariatan penyembelihan, kepentingan penyembelihan dalam Islam, kaedah penyembelihan yang betul, demonstrasi dan praktikal berkumpulan. Okey, itu saja topiknya. Tak banyak, tetapi selain daripada topik-topik ni kita akan bagi tugasan kepada kamu. Ada sebarang pertanyaan tak sebelum saya pergi kepada MyCA untuk kursus ni? Ada apa-apa nak tanya? Okey, saya akan ada nota slide untuk pengetahuan kamu. Kalau untuk kursus ni, kalau sebelum ni sekejap saya ambil contoh. Kalau sebelum ni kita masa kelas bersemuka lah. Kita ada buku ni. Okey, cuma saya tak wajibkan pelajar beli buku ni sebab buku fiqh ibadat ni saya nak terbitkan cuma tergendala sebentar bila saya dah banyak semester saya tak mengajarkan jadi tergendala. Cumanya kalau ni juga fiqh ibadat mazhab Syafi'i. Kalau siapa ada kitab ataupun buku-buku ni boleh buat rujukan lah. Nota slide semua saya akan sediakan dan kalau perlu saya akan mungkin photostate nota-nota tertentu sebab buku ni kalau kamu nak beli boleh. Dia sebagai rujukan bukan untuk kelas sajalah. Boleh kamu rujuk dalam kalau yang ni, yang tebal ni dia masuk semua. Dia ada semua. Kalau yang nipis ni dia ikut bab, pembahagian bab. Saya adalah ni buku ni. Kamu pergi kedai buku-buku agama ada jual ni. Kalau siapa nak belilah. Ini buku Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kalau siapa nak beli boleh tengok dekat kedai buku ataupun kalau tak nak beli pun terserahlah pada kamu. Kamu boleh ini sebagai rujukan. Okey, sebagai rujukan dan saya memang rujuk buku ni Okey, ada nak tanya yang lain-lain? Sebelum saya masuk ke nampak tak? Ataupun masih nampak slide yang tadi? Nampak tak CLO khusus ni? Nampak Doktor? Nampak Doktor. Okey, nampak Okey, tadi saya dah terangkan tentang CLO, PLO kan sedikit tentang penilaian yang akan dibuat dalam kursus ni. Okey, ini lebih jelaslah. Okey, CLO yang pertama tadi kalau yang saya sebutkan tadi, yang pertama menerangkan fiqh ibadat dari aspek fardu ain dan fardu kifayah. Yang ni hasil pembelajaran program LO1 iaitu knowledge and understanding. Okey, pengetahuan dan pemahaman. Okey, kita akan menilai sehingga tahap C2 saja, pemahaman. Pemahaman maksudnya kamu faham, faham dia bukan tahu saja. Kalau tahu biasanya pelajar dia akan menghafal saja apa yang telah diajar, apa yang dah diterangkan. Maksudnya kalau tanya dalam exam tu ataupun dalam ujian dia akan biasanya soalan MCQ. MCQ yang simple-simple. Dia tanya apa maksud fiqh? Apakah maksud fiqh dari segi bahasa? Ada bagi jawapan A, B, C, D. Itu kita akan menilai tahap pengetahuan kamu saja C1. Tapi kalau C2 ni, kalau soalan MCQ pun kita ada pula pilihan jawapan 1, 2, 3, 4. Maksudnya pilih yang mana yang benar. Contohnya tentang ibadah solat. Okey, jadi dia akan bagi 1, 2, 3, 4. Contohnya. Jadi kamu jawapan kat bawah tu maksudnya dia ada 2 kali pilihan jawapan. Itu kita panggil
kita akan menilai pemahaman kamu lah. Bukan secara direct macam tadi ABCD terus boleh jawab kan. Faham ni kalau soalan structure maksudnya kamu boleh explain balik menggunakan ayat kamu sendiri. Itulah C2. Yang ni kita akan buat kuliah lah. Kuliah dan juga kaedah ataupun kaedah penilaiannya adalah kuis dan juga ujian juga peperiksaan akhir. Okey, jadi jumlah markah dekat sini, peperiksaan akhir tadi 40 markah, ujian ataupun kuis 10 markah. Jadi totalnya adalah 50 markah. Okey, untuk CLO 1. Yang nak menilai pemahaman dan juga pengetahuan dan juga pemahaman kamu. Yang kedua, practical skill. Mempamerkan kemahiran pengusaha amali ibadat. Yang ni praktikal dan amali lah. Praktikal kalau sebelum ni kita buat praktikal pengurusan jenazah, penyembelihan. Okey, solat tu kita minta kamu praktikkan, kamu baca dan hafal ayat-ayat yang basic untuk menunaikan solat. Okey, itu kita panggil praktikal. Dan bagaimana kaedah penilaiannya, pembentangan ataupun talaqi. Okey. Okey, 30 markah dekat sini. Dan LO7 ataupun yang terakhir, yang hasil pembelajaran yang ketiga iaitu membincangkan dengan yakin amali ibadah hasil penyertaan dalam aktiviti yang dijalankan. Okey, yang ni kita akan adakan aktiviti dalam kumpulan secara berkumpulan ataupun tugasan berkumpulan tadi, yang mana kaedah penilaiannya adalah berbentuk laporan bertulis ataupun video. Ini markah dia adalah 20 markah. Jadi total keseluruhan adalah 100 markah. Okey? Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Kenapa? Ada yang tak ni ke? Tak jelas ke? Suara saya tak jelas Jelas je. Jelas doktor, jelas. Sebab okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Doktor, saya nak tanya. Pasal kelas online ke face to face tu, agak-agak bila yang kita akan face to face ataupun memang kita akan full online? Okey. Okey, Muhammad Fatih Okey, untuk kelas online ataupun face to face, kalau kamu sendirilah, kamu prefer online ataupun face to face? Online. Atau online lagi? Face to face? Rindu face to face. Lama dah kan? Dah berapa semester dah. Kamu sempat tak kalau yang tahun 3 ni, sempat tak kelas? Ke sempat 1 semester je? 1 semester setengah tu. 1 semester setengah? Yang tahun 3 ni pernah ambil subjek dengan saya ke dulu? Pernah. Doktor? Pernah doktor. Pernah, doktor. Etika? Etika. Sempatlah. Etika asalnya SEM tu baru SEM pertama kali etika ditawarkan. Saya rasalah. Sebabnya sebelum ni TITAS. Tapi asalnya dah 3 tahun. Kamulah saya rasa SEM pelajar yang pertama yang mengambil etika. First ditawarkan. Okey. Okey, saya menunggu kami selepas taklimat daripada TNCA baru ni untuk khusus MP. Kalau khusus etika, sebab etika pelajar ramai, 100 lebih. Jadi kita putuskan untuk buat secara online. Sebab
kos kadang-kadang ada kumpulan dia bercampur dalam kamu pun kos yang berbeza juga. Cumanya untuk sehingga April ni, untuk bulan 3 ni, kita diminta untuk buat secara online dulu. Secara online saya boleh je nak buat kalau dah memang kelas face to face tu dia ada secara hybrid, dia panggil hybrid ni maksudnya sebahagian berada di kampus dan boleh hadir ke kelas dan sebahagian lagi ada sebab pelajar tak dipaksa untuk datang. Saya difahamkan lah suatu penerangan dengan TNCA tu, pelajar tidak dipaksa untuk datang ke kampus. Kalau mak ayah tak benarkan ke apa ke, tak boleh nak paksa lah, dia boleh berada di tempat dia. Jadi saya difahamkan pihak universiti sekarang ni sedang dia dalam bilik kuliah tu dia tengah setting lah, buat setting ada kamera apa semua untuk kemudahan online juga. Maksudnya kelas yang kita buat dalam kelas tu, pelajar yang boleh datang face to face tu akan dipancarkan secara online juga kepada pelajar yang tak boleh datang ke kelas. Okey, itu dia panggil secara hybrid. Sebahagian berada di kelas, sebahagian lagi berada di tempat masing-masing secara online. Tapi dalam proses setting apa semua tu, jadi dia bagi masa 2 minggu pertama ataupun sehingga akhir Mac ni dibuat secara online dulu sementara mereka tengah setkan sebab dia order kamera apa semua tu mungkin dah sampai ke apa tapi PPH tengah setting lah bilik-bilik kuliah mana yang ni kan. Jadi kalau kemudahan tu cukup, saya boleh je sebab kelas kamu ni setakat ni 50 lebih. Jadi saya harap ruang kelas tu mencukupi lah walaupun sekarang kita dah nak masuk kalau mulai April tu kita dah masuk fasa endemik kan. Tak ni cuma kita kena jaga SOP. Tapi TNCA ada maklumkan baru ni walaupun dah dibenarkan berkumpul dan sebagainya tapi masih lagi kena menjaga SOP lah. Penjarakan tu kalau dalam kelas apa semua tu dia Prof minta kita masih lagi kekal dengan penjarakan apa semua, kena jaga SOP masing-masing. Okey? Jadi boleh kalau nak buat secara face to face dan siapa yang tak boleh datang pun boleh dengar kuliah tu secara online. Sebab dia ada kemudahan, tengah dipasanglah kemudahan untuk pancarkan secara online juga kelas kita. Itu dia panggil hybrid. Dia bercampur. Separuh. Kalau kelas ramai, kalau sebelum ni kami diminta untuk buat pembahagian. Sebahagian minggu ni penggiliran. Minggu ni pelajar sekian-sekian hadir. Nama 1 sampai 50 contohnya. Kalau kelas tu dalam 100 lah. Okey. 51 hingga 100 minggu depan. Jadi bergilir macam tu. Cumanya kelas ni setakat ni tak sampai 100 lagi. Dan sebahagian selepas saya cek buat survey tu sebahagian ada di kampung, ada di rumah dan sebahagian ada di sekitar yang boleh datang ke kampus lah maksudnya. Jadi saya rasa bolehlah nak buat kelas secara hybrid. Okey? Cumanya dari segi tugasan berkumpulan tu kamu walaupun yang tak boleh datang ke sini, kamu kena fikirkanlah macam mana nak buat discuss. Kamu dah berapa SEM kan buat tugasan perbincangan secara online semua, maksudnya kena buat tugasan berkumpulan, kena buat semua. Kalau yang kena tasmik tu secara online lah dengan saya. Tapi kita dimaklumkan untuk subjek ni kita ada final exam. Walaupun pelajar tu dah pilih untuk kelas secara online, tetapi untuk peperiksaan akhir, pelajar kena datang ke kampus. Peperiksaan akhir dijalankan secara face to face. Maksudnya kamu kena menduduki peperiksaan akhir di Dewan Peperiksaan. Tak dijalankan secara online macam sebelum ni. Okey. Jelas? Jelas.
Jelas doktor. Jelas doktor. Terima kasih. Okey. Saya takut kalau saya buat kelas hybrid tu, berapa orang je yang datang kelas. Semangat doktor nak datang. Semangat nak datang, lama dah tak datang kelas sangat. Saya pun dah tak ingat dah kelas bilik-bilik kuliah mana ni. Kena cek, kena tengok balik. Okey, ada lagi nak tanya tadi perempuan siapa tadi? Subjek ni kalau kamu rasa kamu nak skor, mungkin ada yang mengambil kursus-kursus tu dia tengok juga kan, nak dapat A apa semua. Kalau kamu buat semua tugasan yang diberi apa semua, insya-Allah kamu boleh dapat. Kamu boleh dapat kalau sebelum-sebelum ni lah ramai je yang dapat A. Dan juga kamu boleh jawab lah final exam tu. Tadi siapa yang nak tanya tadi? Perempuan tadi? Nur Syahidah ke siapa? Okey, ada soalan lain? Jadi keputusan untuk kelas secara hybrid ataupun secara online sepenuhnya, saya akan maklumkan mungkin akhir Mac ni lah. Bergantung kepada kemudahan yang disediakan oleh pihak universiti. Lain-lain? Ya. Saya nak nak request lah buku-buku tadi yang doktor tunjuk tu, boleh ke doktor snap dia punya kulit depan dia? Boleh. Boleh, nanti saya share. Dia ada buku ni banyak penerbit dia. Tapi dia punya isi kandungan tu sama. Saya ada pelajar saya sebelum ni, dia kata dah ada kat rumah dia. Dia kata mungkin kitab fiqh mazhab Syafi'i ni memang ada lah, tapi dia banyak macam ni penerbit Pustaka Salam. Yang ni Darul Fikir. Nanti saya ni lah. Cuma yang ni dia tebal. Kalau sebelum ni 60 lebih kalau saya tak silap dijual kepada ni lah. Sebab saya dalam proses buat yang khusus kepada, kalau ikut yang dalam ni dia tebal, dia tak semua, dia meliputi bukan saja topik-topik yang kita belajar dalam kelas saja. Dia ada topik-topik lain lagi. Maksudnya kamu boleh jadikan dia sebagai buku rujukan kamu lah. Sebab fiqh ni adalah berkait dengan kehidupan kita, amalan kita dalam kehidupan kan. Jadi kamu beli ni tak rugi sebenarnya. Bukan untuk kelas kita saja. Boleh kamu rujuk lah. Yang ni nipis sebab dia ada banyak bab sampai 7 ke 8 sebab dia bahagi ikut topik. Tak nampak? Sama juga. Fiqh Al-Manhaji nama dia. Fiqh Al-Manhaji. Okay, nanti saya snap, saya tunjuk dalam ni lah. Sekarang ni online pun banyak jual. Kan? Okey, ada lagi nak tanya? Okey, sekarang ni saya nak minta kamu buat pembahagian kumpulan. Cumanya biasanya minggu pertama ni saya takut pelajar ada yang drop kursus ni. Siapa yang plan nak drop kursus ke apa ke? Okey, untuk pembahagian kumpulan, kamu nak serahkan kepada saya ataupun kamu yang akan buat pemilihan ahli kumpulan sendiri? Sebelum tu, saya nak lantik wakil kelas lah. Nak serahkan pada saya, Alif Syakirin. Adam ketua. Okey, sekejap kita buat
Saya nak wakil lelaki seorang, perempuan seorang. Ada yang volunteer? Sekejap saya cek. Boleh buat pool. Boleh buat pool tak? Slido. Sekejap Sekejap kita buat. Ada nama-nama cadangan? Z, Dr. Z. Z ada. Saya sokong Dr. Sekejap. Uzair. Wih, cadangan ditutup dah. Ada cadangan lain? Ada Dr. Pool. Ada tak pool dekat sini? Cadangkan Adam Doktor. Choice. Like to ask. Cadangan. Cadangan. Wakil kumpulan lelaki. Uzair. Adam. Lagi? Fatih Doktor, Fatih. Fathi. Fatih Izzat. Haikal. Banyak sangat ni. Kamu seorang. Fathi Izzat. Bagi cadangan lagi. Saya tak dapat baca ni. Kejap. Saya nak tulis dekat sini. Nanti kita buat undian. Saya letak Fathi. Okey. 3 orang. Uzair, Adam, Fathi. Ada yang nak cadangan ditutup ke? Betul Doktor. Dekat Ataupun dalam chat tu ada Mukri Doktor. Mukri. Mukri Saya tak dapat ni. Nanti saya minta kamu buat pilihan. Sekejap. Tengok mana paling banyak. Ini untuk lelaki dulu Nanti perempuan. Full description. Seorang pilih satu je lah. Description tak payah. Okey, kita try. Saya pun lama tak buat poll ni. Launch. Save. Ada tak dekat kamu punya tu? Ada. Okey. Ada poll kan sebelah tu? Semua tolong buat pilihan. Vote, tolong vote. Apa sedih pula Uzair ni? Okey, 29 orang. Lagi. Kita ada kehadiran. Tak dapat cek pula kehadiran ni. Participant. 52. 51 lah. Okey, saya tak limitkan masa ke tadi? 37 lagi.
38. Tak ada dah? 39. Saya bagi masa 12.31 sekarang. Tak keluar ke Anis? Kat bahagian mana Dekat bahagian mana punya kamu kamu yang keluar tu? Kat kanan bawah kalau pakai handphone. Kamu dapat tengok Okey. 40 orang je yang vote ni. Kamu cuba tekan tu lah, apps ke ataupun dekat bahagian participant ke. Biasanya ada poll tu. Okey, jadi saya tutuplah undian. Ke ada lagi? Ada lagi naik turun ni. Okey, saya tutup undian. Okey, jadi pemenang dekat sini adalah Uzair. Okey, Uzair wakil pelajar lah untuk kelas kita ni. Okey, boleh stop. 43 orang. Alah, tak ada buat apa pun Uzair. Saya nak supaya senang nak berhubung je lah sebab kita online ni. Okay. Stop. Kejap. Mana tadi? Okey. Lepas tu kita nak punch. Sekejap. Create poll baru. Okey, perempuan. Ada cadangan nama? Perempuan ada cadangan? Mana perempuan-perempuan? Cepat-cepat. Saya tak dapat baca. Tolong baca dekat chat ni. Satu Syairah Sazali. Syahira. Yang kedua Husna. Husna. Adila. Adila. Ada lagi seorang? Balkis. Balkis tak ada. Nazirah tak ada. Halimah Safiah. Wih, ramai ni semua. Saya ambil 4 ni je lah Boleh? Mana? Syairah Syazali ada sini? Syairah, boleh menyahut? Hello? Ada. Okey, Husna? Ada. Nafiza ni ke? Ya. Adila? Ada doktor. Ada. Balkis? Balkis ada?
Kalau tak ada tak boleh ni. Kena ada tuannya. Balkis ada? Sekejap saya cek. Ada nama Balkis tak? Siapa yang cadang Balkis tadi? Ada Balkis ke? Balkis ada? Ada doktor. Lamanya kamu nak menyahut. Okey. Okey, boleh mula vote. Ada tak keluar? Kamu kenal tak ni? Kamu mencadangkan ni ke kawan sekelas satu program? Okey, kita tengok dekat sini naik turun, naik turun. Saingan, persaingan. Kita cuba habiskan 12.45 Sama juga ni. Ada lagi yang nak vote? 23 orang baru. Tiga puluh tiga. Okey. Saya tutuplah Jadi pemenang dia dekat sini. Semua boleh tengok kan? Syahira Syazali. Wakil untuk perempuan. Okey. Mana Syahira? Nur Syahira Syazali. Oh, silap ejaan saya ni. Nur Syahira Syazali Betul Okey, Sazali doktor. Syazali. Okey. Minta maaf. Okey. Nur Syahira Syazali dan Uzair. Nama penuh Uzair apa? Tak apa, nanti saya tanya dalam grup Okey. Semua dah scan kehadiran ke tadi? Nak share lagi sekali? Sekejap. Semua dah scan ataupun nampak tak? Siapa yang belum scan boleh scan kehadiran. Ada lain-lain pertanyaan ke? Okey. Stop. Kalau tak ada pertanyaan
Okey, nota-nota slide semua saya akan masukkan dalam e-learning. Okey, kamu boleh tengok dekat situ. Dan ujian semua kita akan buat mungkin secara online lah. Secara online. Walaupun kelas secara hybrid. Nantilah saya fikirkan. Kalau tak buat online, online lah senang. Ujian tetapi perusahaan akhir kena datang ke sini, kena datang ke kampus. Setakat arahan sekarang lah, kalau ada apa-apa perubahan saya akan maklumkan balik. Okey, sebab sekarang ni kita tak dapat jangka, berubah-ubah. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa setakat ini saja kelas pengenalan kita pada hari ini. Saya harap mungkin pembahagian kelas tadi, pembahagian kumpulan, tak apa saya akan discuss dalam grup nanti. Mungkin saya akan buat kumpulan-kumpulan, kamu masukkan nama lah, edit masukkan nama, kamu nak masuk kumpulan mana. Macam tu, boleh? Kalau saya yang pilih, saya akan pilih ikut urutan nama dalam ni. Ataupun jadi lagi baiklah mungkin kamu nak pilih daripada kos kamu sendiri untuk memudahkan perbincangan ke. Tak kisahlah, itu terserah pada kamu. Jadi saya akan buat list dalam grup kita, grup WhatsApp tu. Saya akan buat list kumpulan 1, kumpulan 2, berapa orang nanti saya akan buat bahagian lah. Nombor kumpulan 1 contoh 6 orang. Jadi siapa yang ni kamu edit masukkan nama kamu. Boleh? Ataupun saya nak serahkan kepada ketua. Tapi serah kepada ketua, kamu tak tahu juga kos-kos lain kan. Sebab ketua mungkin, sebab kelas kita ni dari pelbagai kos. Jadi ninya saya buat dalam grup tu lah. Kamu boleh masukkan nama kamu, kamu nak masuk kumpulan mana. Okey? Senanglah. Tapi jangan berebut pula. Nanti berebut nak edit, nak tulis nanti. Tak dapat kumpulan tu. Tak apalah, nanti kita tengok macam mana. Okey, saya akan buat dalam kumpulan. Satu kumpulan berapa? Satu kumpulan saya akan tengok sebenarnya dia bergantung kepada jumlah pelajar yang mendaftar ni. 5 hingga 7 macam tu ke? Nanti saya cek balik. Okey? 5, 6, 7 macam tu lah satu kumpulan. Okey. Itu saja. Tak ada apa pertanyaan.